Hello semua, saya harap anda sihat. Episod ke-6 Teroka Tech musim kedua akan ke industri Internet of Things IoT. Ia merupakan rangkaian objek fizikal yang disertakan dengan sensor dan software bagi menghubungkan dan bertukar data dengan peranti dan sistem lain melalui internet. Kali ini Dr. Mazlan Abbas dari Favourite akan membawa kita ke dunia IoT. Semuanya dalam Teroka Tech. Kita akan mulakan dengan dua berita menarik untuk anda. Yang pertama sekali, konsep peranti pintar bermula seawal tahun 1982 dengan mesin layan diri Coca-Cola yang diubah suai di University Carnegie Mellon menjadi alat pertama yang berhubung dengan internet. Ia dapat melaporkan inventory dan informasi sama ada muatan minuman tu sejuk ataupun tidak. Menarik kan? Seperti yang dikongsi di Wikipedia, dari situlah pakar dari seluruh dunia terus melakukan penyelidikan sehingga nama Internet of Things diilhamkan oleh Kevin Ashton, pakar teknologi dari Britain. Jadi apa seterusnya? Okey, dengan adanya IoT, cermin bukan saja untuk kita perkemaskan diri atau solik-solik lah. Cermin pintar dari SimplyLearn ni boleh cek suhu dan juga berita terkini dan juga kalender. Apa lagi? Selain tu, ni memang ramai yang sukalah. Boleh ambil selfie selepas bersolek, pakai smart-smart kan. Cermin ni juga boleh bermain muzik, workout dan buat panggilan. Apa yang pasti memanglah banyak kelebihan mengaplikasikan IoT ni. Jadi sebagai pengguna macam saya, macam anda kan, kita tahu konsepnya, tapi saya percaya ramai juga nak tahu secara terperinci apa itu IoT. Jadi jom kita teroka. Telefon pintar, jam tangan pintar untuk bersenam, perkakas rumah moden, sistem keselamatan, sistem otomasi kereta dan banyak lagi lah yang menggunakan IoT. Jadi inilah realitinya. Realiti untuk menerima kepesatan teknologi dalam kehidupan. Jadi bersama saya ialah pakar IoT iaitu Dr. Mazlan Abbas, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Favourite Sdn Bhd. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Ya, jadi pada hari ini kita bertuah lah bersama dengan Doktor nak explain ya kepada pengguna IoT macam saya ni, mungkin saya nak membangunkan platform sendiri. Tapi pertama sekali ramai yang ingin tahu siapa itu Favourite Sdn Bhd. Okey, Favourite sebenarnya adalah sebuah startup yang bermula pada tahun 2017. Sebenarnya kami ingin membantu industri bagaimana untuk membangunkan aplikasi IoT itu sendiri. Jadi kami punya visi sebenarnya ialah untuk meng-IoT-kan ke semua perniagaan atau meng-IoT-kan ke semua perindustrian. Itu perkataan baru tu, meng-IoT-kan. Tapi itulah, memang kehidupan kita ni, our lifestyle, semua IoT kan. Handphone lah, kalau dekat rumah, kalau light tu bila dah gelap, dia sendiri akan light on. So, itulah kehebatan Favourite. Memang banyak yang doktor nak explain kan. Tapi yang paling penting proses. Bagaimana kita nak bangunkan IoT? What is IoT? Dan sila explain, Doktor. Kalau kita lihat, IoT itu mempunyai 4 komponen yang terbesar. Salah satu komponen yang paling penting ialah peranti itu sendiri ataupun IoT-nya device, di mana dia adalah sensor-sensor yang digunakan untuk mengesan, memantau apa juga aset yang kita ada. Yang kedua komponen yang penting juga ialah connectivity, untuk kita sambung kepada internet sebab peranti-peranti tersebut perlu menghantar datanya. Dan yang ketiga adalah platform itu sendiri. IoT platform ini digunakan untuk mengumpul ke semua data yang datang daripada semua peranti-peranti tersebut. Yang keempat ialah aplikasi itu sendiri. Bagaimana kita menggunakan data tersebut untuk membangunkan sesuatu aplikasi. Jadi dalam kami macam Favourite ini, dalam komponen ketiga itu, platform tersebut. Jadi kami menyediakan platform ini untuk memudahkan lebih ramai pembangun-pembangun aplikasi ini boleh menyambungkan sensor-sensor tersebut kepada platform. Jadi boleh saya tunjukkan silakan. satu Saya contoh. pun dah curious ni nak tahu dengan lebih dekat. Ya. Kalau kita lihat ini dalam bentuk dalam cloud.
Dan platform tersebut di dalam cloud tersebutlah. Jadi kalau kita punya sensor yang di bawah tu, tidak kira apa sensor, temperature ke, humidity dan sebagainya akan disambungkan di situ. Jadi untuk memudahkan seseorang itu membangunkan, dia terpaksa subscribe kepada platform ini supaya aplikasi itu boleh mengawal ataupun memantau ke semua device-device yang ada di sini. Sebagai contoh, dalam sini ada 6 devices, ada 2 data stream, ada juga number API limit, maknanya berapa banyak data yang telah dihantar pada sesuatu waktu tersebutlah. Jadi dengan platform ini dia boleh createkan ataupun develop satu projek ataupun aplikasi yang tertentu dan dia akan groupkan dia dalam satu katakan sebagai kita contoh Smart City mempunyai aplikasi untuk mengawal lalu lintas, untuk melihat sungai dan untuk dapat kualiti udara, dan aplikasi ini boleh disambungkan kat sini. Dan kita lihat di sini juga kita ada sebagai contoh dokumentasi yang agak lengkap untuk mereka gunakan supaya mereka dapat belajar dengan lebih mudah, ya. Jadi sesiapa yang menggunakan ini dalam masa 2 jam mungkin dia dapat membangunkan satu aplikasi itu sendiri. 2 jam. Jadi saya sendiri pun boleh bangunkan app saya sendirilah, aplikasi ni. Yeah. Katakan saya memang suka sukan lah. Of course former squash player kan, national squash player. Katakan saya nak data wanita-wanita, umur wanita yang bersukan dekat Bukit Jalil katakan. So macam mana? You rasa boleh ke kalau macam tu? Antaranya? Antaranya selalunya skill yang kena ada untuk membangun aplikasi ini, dia ada engineering skill lah juga kan. Engineering. Tak apa, saya nanti I contact favourite lah kan, doktor. Because you ada expert. Jadi apa lagi? Okey, dalam sistem ini juga akan memberi satu dashboard supaya mereka melihat apakah data yang telah masuk dalam platform tersebut, dan mereka boleh tengoklah dalam apa-apa bentuk yang mereka inginkanlah dalam bentuk ini. Jadi saya nak cuba tunjukkan aplikasi ini juga boleh meletakkan peranti-peranti tersebut dalam sesuatu peta dan sebagainya, dan kita boleh lihat sama ada peranti tersebut masih digunakan ataupun tidak. Tapi yang paling penting saya nak tunjukkan aplikasi yang kami bangunkan dengan menggunakan platform ini. Okey, Dr. Mazlan dah tunjuklah steps dan sebagainya. Kini kita nak tengok produk dia, aplikasi rakib. Jadi silakan doktor. Okey, pada awal kami membangunkan aplikasi ini, satu yang dipanggil Rakib, sebenarnya untuk membantu orang-orang tua yang duduk di rumah. Jadi ada siapa yang pantau mereka, kesihatan mereka dan di lokasi mereka. Jadi kita memerlukan satu sensor yang boleh memantau mereka. Jadi kita menggunakan jam. Jadi jam ini boleh mengesan dia punya denyutan jantung, dia punya tekanan darah, ECG dan dia punya aktiviti, sama dia bergerak atau tidak. Jadi kalau kita tengok aplikasi ini, ya. Jadi aplikasi ini dia di sini dikatakan heart rate dia berapa. Jadi sebagai contohlah, ini Gopinath ni saya memantau dia dan saya tahu dia berada di Suburban. Dan saya tahu inilah lokasi dia tersebut, dan saya boleh tengok dia punya history juga, sama ada dia dah bergerak dari mana ke mana. Dan kita boleh buat geofencing kat situ. Bila dia keluar daripada tempat tu, kita dapat notifikasi. Oh, katakan mak saya pergi pasar ke, pergi shopping ke, I boleh tahulah mana ibu I pergi. Macam tu ke? Betul. Jadi sesiapa yang bekerja tu, kadang-kadang orang tua ni dia lupa nak balik rumah. Bila dia hilang, anak ada mesti risau. Jadi kita kena tahulah di mana mereka berada ketika itu, pukul berapa, 2.25 di mana dan sebagainya. Dan yang lebih penting ialah kita tengok dia punya heart rate. Kesihatan dia kita punya number of steps, dia bergerak tak pada hari itu. Kadang-kadang dia duduk saja di rumah, tak bergerak langsung. Ni I kena bercakap dengan ayah I said, you kena have a walk 1 kilometer. Kalau dia tak buat, I dah tahu kan. Betul. Wow, ni boleh pantau ni. Sebab Sharon kan tahu 5,000 step adalah paling penting untuk kesihatan setiap hari. Dia kena bergerak kan. Dan blood pressure pun kita boleh tengok. Dia boleh buat pantau blood pressure dia, kesihatan dia macam mana. Dan kita boleh tengok rekod-rekod dia yang sebelumnya. Dan kita boleh tengok ECG. ECG ni penting sebab dalam ECG kita boleh tengok data seperti dia punya physiological age. Umur yang sebenar bergantung dengan umur badan dia lah. Dan dia tengok dia punya fatigue level, mana sama ada dia lemah ataupun tidak di masa itu. Jadi data-data ni cukup penting ya doktor. Jadi kalau katakan seseorang itu rasa tidak sihat dan sebagainya, boleh cepat-cepatlah pergi ke hospital untuk buat check up. Yes. Ya. Itu yang selalunya anak-anak yang dipantau lah, memantau mereka kan. Jadi saya pun lihat ini aplikasi ini boleh digunakan di dalam macam-macam market segment. Sebagai contoh, apa yang kami lakukan ialah memantau orang yang pergi haji. Bila kita berada di tempat haji, suasananya begitu ramai,
Dan cara yang paling mudah suami isteri untuk melihat di mana suami mereka dan isteri mereka bila masuk masjid, keluar masjid, dia pun tahu di mana mereka. Jadi sekiranya mereka ada masalah, mereka boleh menekan satu button SOS. Jadi kita akan dapat notifikasi itu dan kita boleh cari di mana mereka berada. Jadi itu adalah satu aplikasi macam saya bagi contoh tadi, sensor daripada jam tersebut, kemudian dia menghantar melalui 2G, 3G network, kemudian dia hantar data itu kepada platform kami. Dan platform itu data-data tersebut akan digunakan untuk menggunakan aplikasi inilah. Wow, very interesting. Jadi setakat ini pengguna yang menggunakan apps ini ada tak interesting feedback daripada mereka? Okey, salah satu contoh yang mereka kata, saya kemungkinan tidak mahu memantau kesihatan saja. Saya nak tahu lokasi saja. Jadi kami juga membuat aplikasi yang mengesan lokasi saja. Jadi menggunakan aplikasi di telefon saja. Sebab telefon mempunyai GPS. GPS itu adalah sensor yang mereka gunakan dan kita menggunakan aplikasi. Kita panggil Discover lah yang itu. Itu aplikasi lain yang kami bangunkan lah. Cukup menarik aplikasi yang disediakan oleh Favourite, dan saya rasa itulah seperti yang dikatakan oleh Dr. Mazlan kan. Even pengguna tahu dengan lebih dekat tentang IoT ni, jadi tak takut sangatlah dengan teknologi kan. Banyak perkara yang kita ingin bincangkan lagi, Doktor, antaranya impak IoT kepada Malaysia dan seluruh dunia. Semuanya selepas ini. Kita selalunya menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan IoT, Internet of Things. Selalunya bukan saya saja, anda juga bila bangun, cek handphone. Pergi kereta, semuanya tentang IoT. Rumah, perkakas, semua IoT. Jadi di sini kita nak tahu dengan lebih dekat daripada Dr. Mazlan sendiri, daripada Favourite, tentang impak IoT ni kepada Malaysia dan seluruh dunia. Pertama sekali kita nak tahu apa X factor, bukan X-Men X factor Favourite. Kami adalah antara yang terawal sekali di Malaysia membangunkan IoT, bisnes IoT di Malaysia ini. Pada mulanya kami merasakan ada sesuatu yang kurang di mana Malaysia ini kekurangan talent untuk membangunkan IoT tersebut. Jadi kami lihat platform kami ini boleh memudahkan dan membangunkan lebih ramai talent. Sekarang dalam platform kami dah mempunyai lebih kurang 4,200 IoT developer yang kita panggil daripada 109 negara dari seluruh dunia. Wow, besar tu. Jadi kami rasakan kami boleh kembangkan lagi dengan lebih ramai dengan komuniti ini untuk membangunkan lebih banyak aplikasi. Bercakap tentang developer Doktor, bagaimana dengan belia-belia Malaysia? Adakah mereka berkecimpung dalam dunia ini? Kita lihat dalam saya punya IoT-nya community ada lebih kurang 75% datang dari Malaysia. Dan semenjak daripada universiti, sekarang mereka telah turun kepada college, sekarang juga kepada politeknik. Mungkin sekolah rendah belum lagi lah, tapi mereka terpaksa mempelajari kesan-kesan IoT itu datang daripada contoh-contoh seperti robot dan drone untuk menarik minat mereka dulu. Ya, suka ataupun tidak Doktor, kesemuanya teknologi lah sekarang. Kita mahu ke hadapan. Dunia juga, if we don't do it, the other countries akan terus meninggalkan kita. But then macam Doktor kata, kita memang ada talent di Malaysia ni. Secara keseluruhan IoT, bagaimana dia menukar sebenarnya landscape seluruh dunia? Kita lihat IoT ni berada dalam satu era baru, ya. Kita pernah melalui dalam era 1.0 dulu. Kita panggil industrial 1.0 lah. Industri 1.0 ni lebih gunakan tangan dan sebagainya kan. Industri 2.0 elektrik tu bila dah digunakan. Industri 3.0 bila internet, elektronik dah digunakan. Tapi era 4.0 ini mengubah segalanya sebab dia lebih kepada intelligent. Data itu amat perlu. Dan disebabkan data ini, dia dapat mengubahkan banyak landscape dalam segi business disruption sebagai contoh. Sekarang kalau kita lihat, saya bagi contoh lebih mudah. Aplikasi seperti usage based insurance. Dahulu kita bayar insurans semua orang sama. Tapi kalau kita tahu risiko seseorang itu memandu dengan cara letak sensor dalam kereta mereka, kita tahu bagaimana dia memandu kereta itu. Kalau dia begitu reckless, dia punya insurans kena bayar tinggi. Jadi kalau dia lebih memandu cara selamat, kita dapat insurans yang lebih rendah.
Dan aplikasi yang kita tengok sekarang dalam contohnya IoT ni berada dalam kereta kenderaan. Pada awalnya kita boleh buat aplikasi seperti memantau kereta itu, satu aplikasi ataupun bisnes baru. Kedua, kita boleh memantaunya bila ataupun menjaganya bila untuk keselamatan bila kereta itu dicuri. Kita sensor tu kita boleh stop enjin. Yang ketiga, kita boleh buat optimization. Kita boleh tahu sensor-sensor ini boleh memberitahu bila kereta kita sepatutnya dihantar servis. Yang keempat, bila kereta itu jadi autonomous dan dia bergerak sendiri sebab dia bercakap, sensor-sensor itu berhubung sama sendiri. Ya, macam kalau 20-30 tahun dulu kita tak terfikir pun benda-benda ni boleh berlaku, but then dream is a dream, is good kan, and it's happening sekarang. Dalam semua industri lah. Tapi bercakap tentang data tu memanglah penting. Semua orang nak data. Dari segi semualah, nama, handphone number, email address, where are you from dan sebenarnya it's like macam gold. Tapi dengan perkongsian data tu datangnya disadvantage juga dari segi keselamatan dengan privacy. Jadi pendapat doktor dalam isu ini? Jadi kalau kita lihat dua, keselamatan itu lebih kepada teknikal. Secara detailnya kita boleh lihat dalam teknikal ni, dalam 4 komponen yang saya sebutkan awal tadi, dalam bahagian sensor itu ada cara-caranya untuk kita buat security, authentication sebenarnya. Maknanya orang lain tidak boleh menggunakan sebarangan. Dalam perhubungan mempunyai security level, dalam platform cloud itu mempunyai security dia sendiri, dan aplikasi itu mempunyai password tersendiri. Tapi dalam bentuk privacy itu adalah lebih kepada business rule. Maknanya itu terpulang kepada seseorang individu atau organisasi cara menggunakan data-data, sama ada dia bagi free untuk semua orang pakai ataupun dia simpan untuk privacy. Itu business lah. Ya, itu yang kita lihat dalam semua industri otomotif ataupun penghilangan, of course smart home, dalam industri kesihatan, education, semuanya IoT. Pejam celik semuanya IoT, bangun pun IoT, tidur pun IoT dan sebagainya lah. Tapi di Malaysia ni, of course we are moving forward. Bagaimana dan kenapa Malaysia, terutama sekali lah, kenapa Malaysia memang perlu fokus sangat dengan IoT ni? Jadi kalau kita lihat 2018 bila kita lancarkan Industry Forward, dia lebih tertumpu kepada sektor pembuatan. Sebab kita tahu sektor pembuatan itu adalah sektor yang memberi GNI pada negara kan, yang agak penting. Jadi di manufacturing sector ni kebanyakan mereka masih lagi ke belakang. Jadi untuk mereka berdaya saing, terpaksa meletakkan teknologi. Teknologi ni boleh membantu mereka dalam banyak cara. Teknologi untuk lihat manpower dia punya. Sama ada nak mengurangkan manpower atau bagi manpower terlebih produktif. Dia nak tengok mesin dia, penggunaan dia, utilization dia, sama ada dia 100% utilization ataupun kurang, atau kita boleh share sebab sensor tu akan bagi tahu sama ada dia breakdown atau tidak. Dan kalau kita tengok dia punya material, kita boleh tengok sama ada dalam warehouse kita tu cukup atau kurang ataupun just in time, understock ataupun overstock. Dan lagi kita boleh tengok, kita boleh create new revenue stream, maknanya produk yang baru memberi kita expansion lagi untuk produk, untuk membangunkan ataupun dapatkan revenue yang barulah. Yang akhir saya rasa yang lebih penting ialah untuk management, pengurusan. Dia nak buat decision making. Jadi data tu mesti datang daripada banyak sumber supaya decision making dia lebih tepat. Ya, setuju. Itulah kehebatan IoT sekarang. I think kita kena adapt and embrace IoT juga. And thank you so much daripada Favourite, pakar dalam IoT platform ni, dan terima kasih Dr. Mazlan kerana bersama Teroka Tech. Terima kasih kembali. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Mazlan, sudah pasti banyak kelebihan dengan penggunaan IoT terutama di Malaysia ni dalam setiap industri. Whether we like it or not, itu adalah gaya hidup kita, dan bagi Malaysia, kita perlu mengadaptasi teknologi untuk maju ke hadapan dan juga kompetitif dengan negara-negara maju lain di dunia. Dan pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah selari dengan visi itu. Dan baiklah, sampai di sini saja episod ke-6 Teroka Tech bersama dengan Favourite. Apapun, seperti biasa, terus bersama kami ya. Untuk episod-episod akan datang, kami akan beri berita teknologi menarik, dan juga anda juga boleh mengenali bakat-bakat Malaysia dalam dunia teknologi. Saya Sharon Wee, kita jumpa lagi.